Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita meneruskan PDPR kita dengan bab 6 iaitu bab jadual berkala. Okey, dalam bab 6, pelajar boleh rujuk buku teks, muka surat 163. Okey, hari ini kita belajar 6.1 iaitu pengelasan unsur. Dalam topik ini, pelajar dapat merumuskan bahawa semua jirim terdiri daripada atom. Pelajar dapat membezakan atom dengan molekul dan unsur dengan sebatian. Pelajar dapat mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir dalam jadual berkala. Pelajar dapat membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. Pelajar juga dapat menghargai unsur alam yang membolehkan manusia menemui dan menyusun ketertiban di dalam bentuk jadual. Okey, jom kita mulakan PDPR kita pada hari ini. Okey, sebelum tu pelajar mesti mengetahui apakah itu unsur. Unsur adalah bahan yang tidak boleh dipecahkan kepada bahan lebih ringkas melalui kaedah kimia atau fizik. Unsur juga terdiri daripada satu atom atau sekumpulan atom yang dikenali sebagai molekul. Unsur ialah jirim yang paling ringkas. Unsur terdiri daripada bukan logam dan logam. Kita pergi satu persatu iaitu unsur yang dikategorikan sebagai bukan logam. Okey, dalam unsur bukan logam yang terdiri daripada pepejar, keadaan pepejar adalah contoh karbon, sulfur dan juga iodin. Manakala unsur bukan logam dalam keadaan cecair, contohnya adalah bromin. Gas adalah contoh seperti hidrogen dan juga oksigen dan nitrogen. Okey, kita pergi kepada unsur logam. Unsur logam dalam keadaan pepejar contohnya adalah aluminium, besi, kuprum. Manakala cecair contohnya adalah merkuri. Jom kita mengenali apa dia molekul. Di mana dalam gambar rajah ini, rajah 6.2 menunjukkan macam mana pembentukan satu molekul oksigen. Molekul boleh terbentuk daripada A, gabungan jenis unsur yang sama, di mana satu atom oksigen bergabung dengan satu atom oksigen akan menghasilkan satu molekul oksigen. Manakala gabungan jenis atom yang berlainan, contoh pembentukan satu molekul air iaitu dua atom hidrogen bercampur dengan satu atom oksigen akan membentuk satu molekul air, di mana satu molekul air terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Okey, contoh atom dalam emas dan molekul oksigen dalam gas oksigen. Umpamanya emas terdiri daripada semua atom atom emas. Dalam keadaan atom ini kedudukan rapat-rapat sebab dalam keadaan pejar. Manakala molekul oksigen, dua atom oksigen bergabung membentuk molekul dalam keadaan gas.
Jadi kedudukannya antara molekul oksigen dengan molekul oksigen adalah berjauhan. Contoh gas oksigen dalam tank oksigen. Seterusnya, pelajar boleh mengenali struktur atom. Boleh rujuk buku teks muka surat 165. Di dalam struktur atom, model struktur atom, pelajar mesti mengenali di manakah kedudukan proton, neutron di tengah-tengah atom dan neutron dan proton adalah kita boleh panggil ia nukleus atom. Di mana nukleus atom ini terdiri daripada proton dan neutron. Manakala di luar ni, bulat ni, kita panggil ia elektron. Dan elektron berada pada petala. Petala ni orbit lah. Okey. Jadi dalam struktur model atom terdiri daripada proton, neutron iaitu nukleus dan juga terdiri daripada elektron dan petala. Jom kita mengenali struktur atom lebih mendalam lagi di mana proton adalah zarah yang bercas positif dan diwakili dengan simbol P. P proton. Neutron zarah yang tidak bercas dan diwakili dengan simbol N. N. Jadi P dan N bergabung kita panggil sebagai nukleus di pusat atom. So kedudukannya di tengah-tengah struktur atom. Elektron adalah zarah bercas negatif yang diwakili dengan simbol E. Elektron. Di mana ia beredar mengelilingi nukleus. Jom kita mengenali jadual berkala unsur di mana sehingga tahun 2016 terdapat lebih kurang 118 unsur di dunia telah ditemui. Di mana dalam jadual berkala unsur ini kita boleh mengenali sifat sesuatu unsur adalah terdiri daripada logam, separuh logam dan bukan logam. Logam adalah unsur yang berwarna kuning dalam jadual berkala. Manakala separuh logam, unsur yang dalam petaknya berwarna merah. Okey, unsur bukan logam adalah berwarna biru muda ni. Okey, jadi dalam jadual berkala kita tahu kedudukan sesuatu unsur ini mengikut sifat. Yang mana logam, yang mana separuh logam, yang mana bukan logam. Dalam jadual berkala ini juga kita boleh mengetahui nombor proton dalam sesuatu unsur. Kedudukan nombor proton adalah di atas kiri. Contoh di sini karbon nombor atomnya adalah 6. Di bawahnya menunjukkan nama unsur. Okey. C, karbon simbol, di bawahnya nama dan nombor itu adalah jisim atom relatif. Okey. Dalam jadual berkala ini juga pelajar dapat mengetahui kedudukan unsur kumpulan, unsur dalam kumpulan berapa. 1, 2, 3, 4, 5 sehingga 18 menunjukkan kumpulan dalam sesuatu dalam jadual berkala. Okey, jadi kita tahu contohnya unsur hidrogen berada dalam kumpulan 1. Kumpulan 1 adalah contoh unsur hidrogen, lithium, natrium, kalium dan seterusnya ke bawah. Maksudnya susunan kumpulan unsur adalah menegak. Contoh, kumpulan 18 terdiri daripada unsur helium, neon, argon, krypton dan seterusnya ke bawah. Menegak ya. Jadi ini adalah contoh unsur kumpulan 18. Kumpulan 18 juga dikenali sebagai gas nadir. Okey, manakala pula kala dalam keadaan melintang. Contoh kala 1
terdiri daripada unsur hidrogen dan helium. Manakala kala 2 terdiri daripada unsur lithium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen dan seterusnya. Bermaksud kedudukan melintang ini menunjukkan kala sesuatu unsur. Kedudukan memanjang menegak ke bawah menunjukkan kumpulan. Okey, kumpulan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sehingga 18. Kumpulan 3 sehingga 12 adalah kumpulan peralihan. Okey, untuk makluman Okey, jadi untuk kamu pelajar tingkatan 1, kamu dapat mengenali, memahami jadual berkala unsur dari segi sifat logam, bukan logam dan separuh logam. Contoh, karbon adalah contoh unsur bersifat apa? Jadi kita tengok karbon kedudukan sini kan. Okey, jadi ia adalah contoh bukan logam. Kumpulan berapa? Kumpulan 14. Dan kala yang kedua. Macam itulah cara membaca jadual dan mengenali, memahami jadual berkala. Okey, nombor proton untuk karbon adalah 6. C adalah simbol untuk karbon. Okey, karbon adalah nama unsur. 12 adalah jisim atom relatif untuk karbon. Contoh, kita tengok lagi sekali unsur magnesium. Magnesium adalah kumpulan logam. Logam atau bukan logam? Kita tengok, ni magnesium. So, kumpulan magnesium adalah dalam kumpulan 2. Ia bersifat logam. Okey. Simbol unsur adalah Mg. Nama unsur magnesium. Nombor proton adalah 12 dan jisim atom relatif untuk magnesium adalah 24. Okey, begitulah seterusnya contoh untuk mendapat maklumat daripada jadual berkala. Sebahagian kecil unsur di dalam jadual berkala seperti silikon merupakan unsur-unsur separuh logam yang menunjukkan sifat kedua-dua logam dan bukan logam. Unsur separuh logam ini ialah semikonduktor yang penting dalam industri elektronik dan komputer. Jadi di sini dia menyatakan silikon merupakan unsur mempunyai kedua-dua sifat, logam dan bukan logam. Jadi unsur ini sangat berguna dalam semikonduktor yang penting dalam industri elektronik dan komputer. Jom kita mengenali ciri logam dan bukan logam. Perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Sebelum tu kita tengok persamaan antara logam dan bukan logam. Kedua-duanya ialah unsur persamaan. Perbezaan dari segi kekilauan. Logam ia bersifat berkilau. Bukan logam pudar. Kemuluran, sifat kemuluran, logam bersifat mulur, manakala bukan logam rapuh. Keboleh-tempaan, logam boleh ditempa, bukan logam tidak boleh ditempa. Sifat seterusnya kekuatan regangan, iaitu kekuatan regangan untuk logam adalah kuat, manakala bukan logam lemah, mudah patah. Kekonduksian elektrik, logam bersifat baik, bukan logam adalah lemah kecuali karbon. Kekonduksian maksudnya ialah suatu unsur dapat mengalirkan. Kalau elektrik lah. Okey, kekonduksian haba jadi dapat mengalirkan haba. Untuk logam adalah baik, tetapi untuk bukan logam lemah. Kurang dapat mengalirkan haba. Ketumpatan, logam adalah lebih tumpat, tinggi ketumpatannya. Manakala bukan logam rendah ketumpatannya.
Takat lebur dan takat didih. Logam, takat lebur dan takat didih adalah tinggi, manakala bukan logam adalah rendah. Okey, kita tengok dari segi perbezaan. Okey, perbezaan yang lebih mudah. Okey, perbezaan permukaan berkilau logam ya, bukan logam tidak. Bersifat muluh logam ya, bukan logam tidak. Perbezaan dari segi boleh ditempa, logam boleh ditempa, bukan logam tidak boleh ditempa. Keupayaan mengkonduksikan haba dan elektrik, logam adalah bersifat baik, boleh konduksikan haba dan elektrik, manakala bukan logam adalah lemah. Takat lebur dan takat didih untuk logam adalah tinggi, manakala bukan logam adalah rendah. Perbezaan dari segi sifat ketumpatan, unsur logam ketumpatannya adalah tinggi, manakala bukan logam adalah rendah. Kekuatan regangan, unsur logam adalah kuat, bukan logam adalah lemah. Dan sifat-sifat perbezaan ini disusun di dalam jadual berkala. Okey, jom kita tengok lagi perbezaan antara logam dan bukan logam. Di mana logam adalah permukaan yang berkilat, boleh ditempa menjadi bentuk tertentu tanpa menjadi hancur. Muluh dapat ditarik menjadi wayar. Takat lebur yang tinggi, takat didih yang tinggi, konduktor haba yang baik, konduktor elektrik yang baik, wujud dalam keadaan pepejal atau cecair seperti merkuri, biasanya lebih tumpat daripada bukan logam. Manakala unsur bukan logam mempunyai permukaan yang kusam, tidak berkilat, rapuh dan hancur apabila ditempa. Tidak muluh, takat lebur yang rendah kecuali intan dan grafit. Takat lebur yang rendah kecuali intan dan grafit. Takat didih yang rendah kecuali intan dan grafit. Konduktor haba yang lemah, konduktor elektrik yang lemah kecuali grafit. Wujud dalam keadaan pepejal, cecair atau gas, biasanya kurang tumpat daripada logam. Contoh bukan logam adalah iodin, sulfur, klorin, fluorin, bromin, karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen dan helium. Jom kita mengkaji aktiviti ciri-ciri logam dan bukan logam. Aktiviti mengkaji ciri-ciri logam dan bukan logam. Pelajar boleh rujuk aktiviti ini dalam buku teks muka surat 172 hingga 174. Okey, di mana dalam aktiviti ini pelajar menentukan sifat logam dan sifat bukan logam. Sifat yang pertama kita tengok dari segi sifat kekilauan, di mana prosedur dan susunan radar gosok rod besi dan rod karbon dengan kertas pasir. Kita tahu rod besi adalah logam, rod karbon bukan logam. Dalam pemerhatian didapati rod besi menjadi berkilat, manakala rod karbon menjadi kusam, tidak berkilat. Inferensnya adalah logam menjadi berkilat apabila digosok, bukan logam tidak menjadi berkilat apabila digosok. Sifat ciri-ciri yang kedua seterusnya adalah kemuluran, di mana maksud kemuluran adalah memanjang apabila ditarik atau dibengkok. Maksud di sini, bengkokkan rod kuprum dan rod karbon dengan tangan. Adakah boleh kita bengkokkan rod tersebut? Pemerhatian, rod kuprum memanjang menjadi bentuk melengkung, manakala rod karbon patah. Inference,
logam adalah molo. Okey, bukan logam tidak molo. Keboleh-tempaan. Keupayaan mengubah bentuk apabila diketuk. Okey, prosedur ketuk kerajang kuprum dan ketulan sulfur dengan tukul. Pemerhatian, kerajang kuprum menjadi lepel dan mudah dibentuk. Ketulan sulfur menjadi hancur. Inference, logam boleh ditempa, bukan logam adalah rapuh. Seterusnya, ciri-ciri logam seterusnya adalah kekonduksian elektrik, iaitu kebolehan mengalirkan elektrik. Pasangkan litar elektrik seperti dalam gambar ini. Ada bekalan kuasa, litar dan emitter untuk menguji arus elektrik mengalir ke tak. Kita gunakan klip wire dan sambungan kita letakkan sama ada rod kuprum dan juga contoh bukan logam iaitu ketulan sulfur. Jarum emitter, ini dapatan pemerhatian, terpesong apabila rod kuprum disambung. Jarum emitter tidak terpesong apabila ketulan sulfur disambungkan. Oleh itu, inferensnya logam mengalirkan elektrik. Bukan logam tidak dapat mengalirkan elektrik kecuali grafit. Takat lebur. Panaskan serbuk besi dan serbuk sulfur dengan kuat secara berasingan. Dalam mangkuk pijat ini, kita letak serbuk besi dan segitiga tanah liat ni. Okey, lepas tu apa akan kita dapati dalam pemerhatian? Serbuk besi tidak melebur. Serbuk sulfur melebur dengan cepat. Oleh itu, inference logam mempunyai takat lebur yang tinggi. Manakala bukan logam mempunyai takat lebur yang lebih rendah kecuali intan dan grafit. Okay, cabaran saya dalam subtopik ini, cuba kita tengok ciri-ciri fizik bagi 4 unsur yang berbeza. 2 unsur tersebut ialah logam. Yang manakah antara unsur-unsur ini sama ada P, Q, R dan S menunjukkan sifat logam berdasarkan ciri-ciri fizik, di mana ciri-ciri fizik dia adalah keadaan pada suhu bilik, P pepejal, Q cecair, R cecair, unsur S gas. So kita mesti tahu ciri-ciri fizik untuk pepejal, untuk logam dalam keadaan boleh dalam keadaan pepejal dan cecair kan untuk logam. Okey. Untuk bukan logam dia boleh ketiga-tiga keadaan. Warna pula kalau logam mesti berkilau. Okey, berkilau dan berwarna kelabu kebiasaannya. Okey, tetapi bukan logam boleh macam-macam warna lah. Okey, dari segi ciri fizik kekonduksian elektrik, okey, ciri fizik ini kalau logam mesti dapat mengalirkan arus elektrik, tetapi bukan logam tidak boleh. So kita tengok unsur yang manakah sesuai dikatakan logam. P, pepejal, kelabu, boleh. Cecair, tidak berwarna, boleh. Okey, A, cecair, kelabu, keperangan, boleh. Unsur S, gas, tidak berwarna, tidak. So, kalau unsur S dah nyata bukan logam. Betul? Sebab tidak boleh konduksian elektrik. Kita tengok warna. Okey, logam sifatnya berkilau dan berwarna kan, kelabu biasanya. Okey, jadi unsur Q ini tidak berwarna. Okey, jadi ia tidak menepati ciri-ciri fizik untuk logam. So, kita tengok P, pepejal, kelabu dan boleh. Unsur A, cecair, kelabu, keperakan dan boleh kekonduksian elektrik. Jawapannya adalah apa ya? Okey, cuba kita fikir. 1 minit. Jawapannya adalah
dan A, iaitu unsur P dan unsur R adalah mencirikan sebagai unsur logam melalui ciri-ciri fizik. Setakat ini dulu video rakaman cikgu dan seterusnya kamu boleh mengikuti kelas dan membuat tugasan seterusnya. Terima kasih.